Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 18C akan membentangkan kertas cadangan webinar yang bertajuk Peluang Kedua kepada Pesalah Muda. Sebelum saya meneruskan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Puan Nur Aira Idilia binti Elong, Encik Muhammad Arsyad Al-Hafiz bin Ramli, Encik Megat Nur Iman Hakim bin Abdullah Sani, Encik Nuhairi Helmi bin Sedi, dan saya sendiri Muhammad Syukur bin Sariat. Kertas kerja cadangan ini adalah bertujuan untuk mendapat pertimbangan dan kelulusan dari pengarah PACE UUM untuk melaksanakan seminar peluang kedua kepada pesalah muda secara atas talian iaitu webinar. Webinar ini disasarkan kepada penuntut universiti awam dan swasta, pelajar sekolah menengah dan juga golongan masyarakat di sekitar kawasan bertalim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 18C akan membentangkan kertas cadangan webinar yang bertajuk Peluang Kedua. Webinar Peluang Kedua kepada Pesalah Muda ni adalah merupakan satu program murni anjuran pelajar pengajian jarak jauh, khususnya UMPACE dengan kerjasama Jabatan Penjara Malaysia dan juga pihak Pusat Koreksional Puncak Alam, Unit Psikologi. Tujuannya bagi memberikan kesedaran dan realiti kepada masyarakat di luar bagaimana caranya masyarakat boleh menerima golongan ini untuk hidup kembali bersama kita dalam komuniti umum. Selain itu, forum ni juga diharapkan sebagai satu inisiatif untuk mendedahkan kepada golongan muda, pertengahan umur dan juga yang lebih berumur, apakah usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk menyediakan golongan ini untuk menghadapi dunia realiti sebenar selepas keluar dari sebalik tirai besi ataupun pusat-pusat pemulihan akhlak lah. Okay, semoga dengan adanya forum seperti ini, kita harapkan stigma negatif, pandangan negatif terhadap golongan ini dapat dikikis sedikit sebanyak dari kotak pemikiran kita lah. Okey. Untuk bagi objektif program ni pula, penerimaan kita harapkan penerimaan masyarakat mampu menguatkan keazaman golongan ini untuk terus berubah ke arah yang lebih baik. Tidak mustahil juga keadaan ini akan mewujudkan persekitaran masyarakat yang lebih harmonis dan tiada lagi sikap prejudis terhadap golongan ini. Yang keduanya, kita harapkan masyarakat lebih terbuka untuk memberi peluang kedua kepada golongan ini, kerana golongan ini juga boleh membantu pertumbuhan ekonomi negara. Bagaimana kebanyakannya mereka mempunyai kemahiran yang mereka pelajari semasa berada di pusat pemulihan ataupun di sebalik tirai besi lah, ataupun di penjara. Mereka diajar bagaimana menjahit, menganyam. Maknanya secara tidak langsung mereka boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dengan kemahiran dan juga teknik yang mereka pelajari semasa mereka berada di tempat yang dikatakan tadilah. Okey, yang ketiganya, kita harapkan generasi muda juga boleh disedarkan agar tidak terburu-buru dalam mengambil sebarang keputusan salah di dalam hidup tanpa berfikir akan akibatnya kelak. Maknanya dengan adanya pendedahan seperti ini, golongan remaja, golongan muda masa kini, mereka boleh berfikir apakah kesan yang akan berlaku dalam hidup mereka sekiranya mereka tersilap langkah. Dan bagaimana mereka perlu membuktikan mereka berhak untuk mendapat peluang kedua tersebut. Jadi yang keempatnya, untuk memberi peluang kedua kepada bekas panduan ni dan juga mendorong golongan ini untuk tidak mengulangi kesilapan mereka yang lampau lah. Sebab kalau tidak ada pendedahan, jadi tidak ada orang yang akan tahu, akan sedar
berkenaan dengan cabaran golongan ini. Jadi mereka lebih senang dan mudah untuk kembali kepada perbuatan lampau mereka dan mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Jadi kita tak nak dalam masyarakat kita, bila kita sudah menerima mereka mengulangi perbuatan yang mereka lakukan sebelum ini. Justifikasi sebagai langkah untuk menggalakkan penerimaan lapisan masyarakat untuk golongan pesalah muda ini untuk meneruskan kehidupan mereka. Seterusnya merupakan salah satu pendedahan kepada masyarakat umum realiti bahawa sukar untuk mereka diterima kembali oleh masyarakat. Golongan bekas banduan juga mempunyai hak untuk hidup dalam masyarakat secara normal meskipun sejarah hidup mereka diseliputi oleh kejahatan. Seseorang yang melakukan kejahatan tidak akan kekal melakukan kejahatan dan seseorang yang melakukan kebaikan tidak akan terlepas daripada melakukan kejahatan. Peluang juga wajar diberikan kepada bekas banduan agar mereka dapat meneruskan hidup mereka dengan lebih sempurna usai menjalani hukuman. Perlu kita ingatkan diri bahawa bekas banduan ini sudah menerima hukuman atas perbuatan mereka dan ianya sudah cukup untuk memberi pengajaran buat mereka. Maka, peluang kedua itu adalah milik semua dan semua pihak berhak untuk menerima peluang kedua. Berikut saya akan menerangkan berkenaan petunjuk prestasi ataupun KPI bagi program webinar ini yang mana terbahagi kepada dua, iaitu indikator output dan juga indikator outcome. Bagi indikator output, dijangka seramai 300 orang peserta yang bakal menyertai program webinar ini secara atas talian yang mana melibatkan penuntut universiti awam dan swasta serta pelajar sekolah menengah dan juga masyarakat di sekitar kawasan Petaling Jaya. Bagi indikator outcome terbagi kepada tiga, iaitu yang pertama adalah memberi kesedaran dan fahaman kepada golongan pelajar, mahasiswa maupun golongan masyarakat bagaimana untuk menerima dan tidak memandang dari sudut negatif terhadap golongan banduan ini. Dan yang kedua adalah memupuk semangat dalam golongan masyarakat untuk lebih terbuka dan menerima golongan ini seperti masyarakat normal dalam kehidupan seharian. Dan akhir sekali adalah tidak berlaku diskriminasi ataupun ketidakadilan dalam apa jua perkara terhadap golongan banduan. Okey, berikutnya saya akan menerangkan berkenaan strategi pelaksanaan program webinar ini, di mana tarikh dijangka pada 15 Januari 2022 dan tempat adalah lokasi masing-masing melalui kaedah secara atas talian. Dan sasaran seperti saya maklum tadi terhadap 300 orang peserta yang terdiri daripada pelajar dan juga mahasiswa. Dan berikutnya adalah atur cara seminar. Okey, pada jam 9 pagi kita akan mulakan dengan kata-kata aluan oleh moderator, disusuli dengan taklimat pengurusan seminar. Dan sesi pertama yang bertajuk taklimat tentang peranan dan tanggungjawab masyarakat terhadap golongan bekas banduan pada jam 9.20 pagi selama lebih kurang 1 jam dan rehat. Dan diteruskan dengan sesi kedua yang bertajuk taklimat membentuk sikap murni dan prihatin dalam diri individu pada jam 11.15 pagi dan diteruskan dengan sesi soal jawab serta penutup upacara webinar pada jam 1 tengah hari. Berikut adalah jawatan kuasa pengelola bagi program webinar ini, di mana penyelaras pertama adalah Puan Nur Aira dan penyelaras kedua iaitu saya sendiri, Encik Muhammad Arsyad, dan juga Setiausaha Encik Muhammad Syukur, dan penolong setiausaha bagi program ini adalah Encik Megat Nur Iman dan bendahari adalah Encik Nur Hairi Hilmi. So kali ini saya akan membentangkan berkenaan dengan iaitu ahli jawatan kuasa kerja dan bidang tugas masing-masing, iaitu untuk AJK atau cara pentadbiran yang mana akan dikelola oleh Encik Muhammad Arsyad Al-Hafiz bin Ramli dan Puan Nur Aira Adelia binti Ilong, iaitu yang ditugaskan yang menyediakan ucapan majlis, pembukaan, penutup atau cara majlis, pengerusi majlis, majlis doa dan ucapan berasmi. Memberi arahan yang jelas kepada AJK kerja yang berkenaan jika berlaku masalah yang akan menjejaskan kelancaran majlis, memantau perjalanan program secara keseluruhan agar aktiviti yang dirancang berjalan lancar. Jadi seterusnya kita pergi ke urus setia, iaitu akan dikelola oleh Puan Nur Aira Adelia binti Ilong juga,
dan Encik Nur Hairi bin Helmi bin Sedi. Itu akan menguruskan tentang surat jemputan perasmi melalui email, surat panggilan menghadiri khusus, draft surat menyurat iaitu surat pelantikan JK, surat jemputan penceramah melalui email. Jadi di sini berkenaan dengan AJK jemputan dan ceramah pula akan diuruskan oleh Encik Muhammad Syukur Syariat dan Encik Megat Nuri Manakim bin Abdul Rasani, yang mana mereka akan mengenal pasti penceramah dan menghubungi mereka, dan juga selaku pencatat untuk slot ceramah, dan mereka juga untuk memastikan penceramah hadir pada slot yang telah ditetapkan. Jadi untuk pada majlis ini akan adanya pendaftaran dan e-sijil. Untuk segala penyediaan e-sijil penyertaan peserta program akan diuruskan oleh Encik Muhammad Syukur Syariat juga dan Encik Megat Nuri Manakim bin Abdul Rasani lah. Juga mereka akan menyediakan link Google Form borang pendaftaran kehadiran peserta. Untuk teknikal pula yang mana akan dikelolai oleh Encik Muhammad Aisyah Al-Hafiz bin Ramli dan Encik Nur Hairi Helmi bin Sedi. Jadi dilanjutkan lagi untuk ke AJK dokumentasi dan penilaian, yang mana Encik Muhammad Syukur Syariat dan Encik Nur Hairi akan ambil alih untuk AJK ni. Dan juga kita akan terus ke AJK promosi dan montaj, lebih kepada untuk menyebarkan promosi dengan reka bentuk poster, iaitu akan diberikan tugas ini kepada 3 orang, iaitu Muhammad Syukur Syariat, Encik Megat Nuri Manakim bin Abdul Rasani dan Puan Nur Adelia binti Irong. Untuk mengacara segala majlis ini, untuk menyediakan teks pengacara majlis, kita telah bincang untuk berikan AJK ini untuk kepada Puan Nur Adelia binti Irong. Dan pada majlis ini akan adakan AJK bacaan doa, iaitu Encik Nur Hairi Helmi bin Sedi. Persiapan mesyuarat agung majlis iaitu Encik Muhammad Syukur Syariat dan Encik Muhammad Arsyad Al-Hafiz bin Ramli. Dan juga pada majlis ini akan ada cenderahati, dan cenderahati akan semua ahli jawatan kuasa program akan melaksanakan tugasan ini. Okey, jadi saya teruskan lagi kepada implikasi kewangan, yang mana pembelanjaan seminar ini, program ini ditangguhkan oleh tabung koperasi Persatuan Amal dan sumbangan ahli ihsan sport, yang mana semua pendapatan yang kita dapat iaitu berjumlah 4,900, iaitu daripada tabung koperasi Persatuan Amal iaitu 3,200 dan sumbangan ahli ihsan iaitu 1,700. Jadi untuk aliran pembelajaran yang mana telah digunakan dengan jumlah secukupnya iaitu 4,900, yang mana untuk cendera peserta kita totalkan semua 400 dan satu cenderahati berharga dengan RM8, jadi totally ialah semua 3,200. Dan sagu hati untuk penceramah iaitu ada 4 jenis dan kita kalikan pada 300 jadi 1,200. Dan berkenaan dengan logistik kita uruskan 500. Jadi totally semua untuk aliran pembelajaran ialah 4,900. Okey. Melalui pelan pengurusan risiko yang telah kami bincangkan melalui beberapa aspek yang terdapat pada skrin. Okey, aspek yang pertama ialah sistem capaian internet. Aspek daripada sistem capaian internet ni, tindakan yang kami ambil untuk menangani risiko-risiko yang berikut. Pihak Urustia akan menyediakan nota berkenaan dengan seminar yang dibentangkan, dan juga pihak Urustia akan meminta pihak peserta menggunakan telefon bimbit ataupun apa jua jenis pita rakaman untuk merakam video-video yang kami terangkan. Okey, untuk aspek risiko yang kedua adalah daripada segi sumber manusia, iaitu urustia yang akan bekerja pada hari itu untuk melancarkan seminar. Jadi tindakan daripada kami pula daripada segi yang kedua adalah menyediakan susun atur gerak kerja untuk semua urustia, dan menyediakan juga orang pasukan sokongan sekiranya urustia ada masalah yang tidak diingini. Okey, tengok aspek risiko yang ketiga adalah daripada segi kewangan. Kewangan bagi kami tak ada apa-apa plan backup kerana kewangan disediakan sepenuhnya daripada pihak penganjur. Dan yang keempat, sumber bahan seminar. Sumber bahan seminar ni pula, kami bahan seminar ni akan disediakan
melalui nota ataupun Google Drive untuk para peserta, untuk mereka senang untuk menyimpannya tanpa kita ragu sumber bahan tu hilang. Okey, yang kelima adalah peserta seminar. Cara menangani peserta seminar ni, pihak universiti akan menghantar email kepada peserta untuk mengesahkan kehadiran sebelum acara dimulakan dan memastikan para peserta untuk hadir dengan memberi sedikit taklimat acara. Okey, kita pergi ke part yang ke-10. Pemantauan seminar. Pemantauan seminar akan diselia oleh wakil dari pihak Universiti Utara Malaysia dan juga wakil dari pihak Penjara Malaysia. Pemantauan dilaksanakan agar atur cara program berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang gangguan, sama ada gangguan teknikal maupun individu. Okey, kita ke bab yang ke-11 iaitu syur kelulusan yang dipohon. Sukacita dimaklumkan permohonan untuk melaksanakan program peluang kedua kepada pesalah muda untuk pertimbangan dan kelulusan pihak Universiti Utara Malaysia. Panel jemputan kami ialah Datuk Haji Abdul Aziz bin Abdul Razak. Beliau ialah Timbalan Komisioner Jeneral Penjara bagi Keselamatan dan Koreksional.